قال الذي بني السائر يا رب طول الليالي أشياء في القلب مستورة. Memelihara itu lebih baik. Dan yang demikian memelihara itu lebih baik bagi mereka itu terjemuh dia nah zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun, bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin yang mengerjakan mereka itu akan dia semacam dengan zahirnya, yakni Allah Ta'ala mengetahui kelakuan batin bagi hamba itu sebagaimana kelakuan zahirnya. Jelas nyata bagi Allah, tidak ada sembunyi-sembunyi lagi. Perbuatan batin bagi manusia seperti zahir bagi Allah, yakni sama sahaja. Sebab itulah kita sebagai hamba kena jaga dua-dua. Zahir kena jaga, batin kena jaga. Sebab itulah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ajaran inilah yang paling sempurna. Kalau orang pegang zahir saja pun tak sempurna, pegang batin saja pun tak sempurna, Tuhan nak tengok zahir dan batin kita molek belaka. Maka membalas ia Allah akan mereka itu atasnya. Apabila Tuhan tengok zahir dan batin kita, maka Tuhan akan balas. Hak zahir Tuhan balas cara zahir, hak batin Tuhan balas cara batin. Jadi Tuhan balas dua-dua. Hak zahir Tuhan balas, hak batin pun Tuhan balas. Ada pada ayat ini mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan. Maka ada pun mengajar adab. Dalam ayat Quran ni pertama suruh ajar adab. Ajar adab lagu mana? Firman Allah Ta'ala. Apa tu? Bersabda olehmu bagi sekalian yang beriman, nescaya memejamkan mereka itu akan segala mata mereka itu. Hak ni bahagia adab. Adab kena jaga. Pandangnya mata sama ada kejar ko ataupun paling pak lain ko. Oh penting jangan tengok benda yang Allah Ta'ala tak benar ke tengok. Kalau hak benda hak halal tengoklah setara mana pun bagi halal. Dia bukan di perbuatan, bukan di zat benda tu sendiri, tetapi di perintah Allah. Perempuan kadang-kadang tidak dibenarkan lihat, kadang-kadang dibenarkan lihat. Bukan di diri perempuan itu sebenarnya, tapi di perintah Allah. Adaknya kita kena jaga mata kita daripada barang yang tiada halal memandai kepadanya kepada barang itu. Dan dengan ini perkataan menyuruh Allah Ta'ala akan hambanya dengan berkelakuan yang baik. Ajar adab supaya perangai molek, mata jangan duk liar kok lain. Sebab tu kita kalau jalan jangan duk tengok rumah orang sangat, jalan straight, jangan duk ita nyela rumah orang. Jangan duk ita anak dara orang, jalan straight ya, pergi lalu kepada tujuan kita. Mata kita guna untuk perjalanan kita, jangan duk guna kok muka lain. Iaitu memelihara matanya daripada melihat yang haram. Yang haram yang Allah Ta'ala tidak benar lihat. Kadang-kadang tak benar lihat buat masa sekarang, lepas ni boleh tengok. Lepas pada menikah baru boleh tengok. Buat masa sekarang tak boleh tengok. Kadang-kadang tak boleh tengok sampai bila-bila. Macam-macam. Dan memelihara kemaluannya, yakni maruah dia. Kemaluan ni isyarat daripada maruah. Jangan buat sesuatu yang menjatuhkan maruah kita. Pakaian yang tidak senonoh, pakaian yang tidak sesuai. Ni menjaga kemaluan ataupun menjaga kehormatan kita. Daripada yang tiada halal dikerjakan dia, bagi harta halal jangan nak buat.
maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhannya, dan jika tiada, nescaya adalah ia jahat perangai. Apabila kita, zahir kita nampak bercanggah dengan apa yang Allah Ta'ala suruh, maka kita dipanggil perangai tak jahat. Orang jahat perangai. Nah, hak dalam hati tak seduk bahas, hak zahir tu. Kalau mata duk liar koseh-koseh, tiba-tiba kata hati hamba bersih. Tak. Kok zahirnya, hamba nampak demo ni perangai tak berapa nak berjuruh. Mata duk hitam, nak darah orang lah, berapa dia bagi, hak tak molek lah, berapa ni duk tengok. Maka secara zahir, demo, perangai demo, adab demo ni tak ada. Nah. Dan patut ia dimurkai dan diseksa. Dan patut dan layak seseorang itu dimurkai dan diseksa. Atas dasar, bukan atas dasar hati dia, atas dasar mata dia tidak jaga, maka zahir adab dia tak comel dah. Dan ada pun memberitahu, maka firman Allah Ta'ala. Nah, ayat saat ni, kullil mu'minina yarudduna min absarihim, ada 3 benda. Pertama ajar adab, kedua nak beritahu. Nak beritahu ke apa? Ayat dia bermula demikian, memejamkan mata dan memelihara farah itu lebih membersihkan dan lebih menambahkan bagi mereka itu. Ayat kata zalika azka lahum tu, ayat ni nak beritahu. Ayat hok mula-mula nak ajar adab kepada orang mukmin supaya tunduk pandangan dan jaga pandak farah dia, kemaluan dia. Hak tu ajar adab ayat Quran ni. Zalika azka lahum. Hak ni ayat ni nak beritahu. Tuhan nak beritahu ke apa? Nak kata dengan kita jaga pandangan mata itu lebih bersih, lebih murni, lebih ikhlas dengan Allah Ta'ala. Nah, memberitahu Allah Ta'ala dengan ini perkataan atas bahawasanya memejam mata dan memelihara farah itu, keduanya sebab bagi membersihkan hati. Jadi kalau kita nak bersihkan hati kita, mata jangan tengok benda koksi. Apabila mata tidak banyak pandangan-pandangan, maka hati kita semakin bersih. Maka time kita nak semaya, kita nak berzikir, tak ada ingat kepada pemandangan-pemandangan yang tidak molek, sebab tak pernah lihat. Tapi kalau kita tak jaga mata, hati payah nak bersih. Tidak hati dulu bersih baru anggota. Ya, tetapi hati akan jadi kotor jika anggota mengotori dia. Anggota buat maksiat, hak kotornya bukan tangan tu, hati turut memberi kesan. Nabi kata siapa dia yang buat maksiat, maka tertitiklah satu titik hitam di hati dia. Maksiat tu hati tu jahat dah. Papu tangan buat, apabila tangan buat maka tertitik satu titik hitam. Buat dosa pula satu titik, sehinggalah hati dia penuh dengan titik-titik hitam. Pada masa tu hati dia jadi gelap. Kerana apa? Dosa anggota, hati yang dia tanggung. Apabila hati gelap lagu tu, tangan berhenti dah pun tak boleh nak dengar dah. Hati tak jadi kerah dah. Sebab tu orang kalau buat maksiat banyak, dia nak kembali kepada kebaikan payah. Sekalipun saya berhenti dah, tetapi hati saya semakin kerah. Kesal daripada maksiat hak dulu menyebabkan hati dia jadi keras. Maka lagu mana? Dia kena bersih ke hati dia. Boleh? Ya boleh. Allah Ta'ala buat cara-cara untuk membersihkan hati yang terkesan dengan maksiat, jadi kerah dengan banyak menyebut zikir. Hati baik dengan zikir. Mata, kita pelihara mata. Tangan, jaga tangan. Hati, dengan zikir kita bersihkan. Nabi kata sesungguhnya hati itu latasda akan berkarat. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apabila berkaratnya hati, maka tidak berfungsi. Barang kalau dia karat, payah nak berfungsi. Kipas karat, tak boleh nak mutar, goni karat. Maka kena cuci karat dia, maka baru dia boleh berfungsi dengan laju, dengan molek. Maka hati apabila karat banyak ke berzikir. Hati kita ni banyak benarlah karat dia nya. Cukup kodok 100 hari, tak cukup. 200, tak cukup. 300,
Zikir slow-slow, tak pada kena zikir derah-derah biar pecah hati kita sekali. Masuk dalam majlis-majlis zikir, sebut nama Tuhan dengan sangat derah, terat sebut sekali. Allah, habis nafas kita sekali, biar hati kita rasa panas, biar pecah sekali. Pop. Masa pecah tu kita rasa panas. Oh, dia panas. Pada masa tu jangan minum air, katanya ulama. Hati yang tengah pecah tu biar gitu. Kalau kita minum air, lepas zikir, dia akan jadi kejut nyetok. Zikir ni panas. Kalau zikir biasa, la ilaha illallah, tak tahu kat mana, tidur pun ada. Maka orang yang pakar dalam mencuci hati ni dipanggil orang sufi, orang tarikat. Maka dia bahagia cuci hati ni. Masuk dalam majlis dia, supaya dia letak hati kita gini, pakai katok. Allah, pong kata. Pong, maka hati ni kadang-kadang kerah. Kena katok kuat suara kita. Allah, la ilaha illallah. Ha, betul-betul kita tuju di hati kita. Lama-lama dia sikit-sikit ke hari tu, lama-lama dia pom, pecah. Tubik hati sebenar, hati yang kena Tuhan, hati yang nurani sungguh, ada nur, ada cahaya. Nah, lo ni tak nampak apa, duduk gelap, tak tahu alik-alik jatuh. Maka hati yang karak lagu ni sangat susah, sangat payah nak jadi baik. Adalah alasannya nak jadi baik. Nah, tetapi apabila hati dah bersih dah, orang biasa ya, tetapi kelakuan sifatnya sangat baik. Tak syarat orang alim, tak syarat ustaz, tak syarat gapo. Apabila hati bersih, perangai jauh selalu. Tapi kalau hati dah berkarat, jubah besar, serabai besar pun tak dengar kata orang. Kerah kepala, ada riak, ada ujub, ada sombong, ada takabur. Maka Nabi raya dengan perbuatanmu jaga mata dan kehormatanmu, hatimu akan jadi bersih. Wa zalika azka lahum. Lebih bersih. Jadi hati jadi bersih dengan sebab jaga anggota.